Assalamualaikum, hai dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. So hari ni aku akan berkongsi tentang satu kisah seram ataupun kisah mistik yang berkaitan tentang sebuah villa yang boleh dikatakan agak famous jugalah dalam Malaysia ni. Bila sebut je nama Villa Nabila ni, semua orang pun tahu sebenarnya. Dikatakan rumah ni adalah antara rumah yang paling seram dekat Malaysia ni disebabkan telah banyak berlakunya kejadian aneh dan misteri yang berlaku dekat sini. Lokasi Villa Nabila ni adalah di selatan tanah air, iaitu di Johor Bahru, dan dipercayai rumah ni telah ditinggalkan hampir 30 tahun yang lalu. Terdapat 4 versi cerita seram yang dikaitkan dengan kisah mistik dekat Villa Nabila ni. Untuk versi yang pertama, ada yang mengatakan sejarah awal Villa Nabila ni sebenarnya merupakan hak milik kepada sebuah keluarga yang sangat bahagia, dan dipercayai keluarga ni mempunyai seorang anak yang bernama Nabila. So diorang pun namakanlah villa ni sempena nama anak diorang. Pada suatu hari tu, keluarga ni telah melalui detik cemas apabila mereka telah dirompak dan si perompak tersebut telah membunuh kesemua orang yang berada di villa tersebut. Nabila pula dikatakan telah dirogol dan kemudiannya dibunuh. Dipercayai mayat Nabila kemudiannya telah disimen dan ditanam ke dalam dinding villa tersebut. Manakala versi yang kedua pula adalah dikatakan villa ni sebenarnya dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Nabila. Tapi mak ayah kepada Nabila ni dah meninggal dunia sewaktu Nabila ni berusia 15 tahun. So dalam rumah tu yang tinggal hanyalah Nabila dan juga bibi dia. Dan Nabila ni merupakan satu-satunya waris yang tinggal. Kiranya Nabila ni akan mewarisi segala harta daripada keluarga dia lah. Disebabkan rasa dengki dan tamak, kemudiannya si bibi ni telah mengambil kesempatan dengan membunuh Nabila, dan kemudiannya mayat Nabila ni telah ditanam ke dalam dinding di rumah tersebut. Dan versi yang ketiga ni pula, ada orang cakap Nabila ni sebenarnya mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai seorang doktor tapi mempunyai sejarah penyakit mental. Pada suatu hari tu, ayah si Nabila ni memang dah tak boleh nak kawal kemarahan dia, tak tahulah sebab apa, sehingga kan dia sanggup membunuh kesemua orang yang berada di dalam rumah tersebut, termasuklah anak dia si Nabila tu. Manakala untuk versi yang keempat ni dikatakan yang ni sebenarnya adalah antara versi yang paling kerap jadi bualan ramai. Villa ni pernah dinamakan sebagai Christine Palace. Nama tersebut diambil adalah sempena nama isteri kepada seorang ahli perniagaan yang sangat kaya pada ketika tu. Dikatakan suami kepada Christine ni pernah berjanji dengan adik-beradik dia bahawasanya dia akan kongsikan kesemua harta-harta yang dia ada dengan adik-beradik dia yang lain. Tapi suami Christine ni dipercayai telah menipu adik-beradik dia sehingga membuatkan mereka semua marah dengan suami Christine ni. So disebabkan geram dan rasa nak marah sangat, adik-beradik dia telah sepakat untuk mengupah seorang gangster untuk berurusan dengan suami Christine ni dengan tujuan untuk mengugut. Tapi suami Christine ni dia dah tak peduli langsung pun dengan ugutan-ugutan tu semua. Bila dah nampak tamak sangat, tanpa cakap banyak, si gangster ni pun bunuhlah suami dan juga Christine tu. So sejak daripada kejadian tu, villa ni telah dibiarkan macam tu je. Dan versi yang keempat ni ramai orang percaya sebab dekat pintu gerbang nak masuk ke villa tu ada tulisan yang bertulis Christine Palace. Villa ni dikatakan telah dibina sekitar tahun 60-an dan telah dibiarkan pada tahun 90-an. Menurut kepercayaan mistik orang kawasan sekitar situ, mereka beritahu kalau nak masuk ke villa tersebut kena masuk dalam jumlah yang genap. Tak boleh masuk dalam jumlah yang ganjil, sebab kalau masuk dalam bilangan yang ganjil, confirm akan ada sesuatu yang ikut keluar daripada banglo tersebut. Kalau korang masih ingat lagi, pada tahun 2013, Malaysia pernah digemparkan dengan kes 30 orang remaja yang dikatakan masuk ke villa ni dan secara tiba-tiba hilang sebab kena sorok dengan hantu. Masa tu kecoh jugalah pasal kes ni sehinggakan masuk berita dekat TV. Dikatakan sekumpulan budak-budak ni telah masuk ke Villa Nabila ni dengan tujuan kononnya nak buat aktiviti paranormal. At last, diorang ni sendiri yang kena ganggu dengan hantu-hantu dekat situ. Masa diorang masuk ke Villa Nabila ni, diorang just pakai torchlight handphone je, dan masa diorang dekat perkarangan Villa Nabila ni, sebenarnya diorang dah start rasa meremang sebab kawasan tu memang gelap gila, dan diorang ni just harapkan sumber cahaya daripada handphone masing-masing pada masa tu. Lepas tu, diorang ni pun berpecahlah kepada beberapa kumpulan, dan masing-masing mula tinjau di kawasan sekitar Villa Nabila tu. Kemudian diorang ni masuklah ke dalam satu bilik yang berada di tingkat 2
dua villa tersebut. Dan secara tiba-tiba ada seorang budak ni ternampak kelibat kanak-kanak yang sedang berlari dengan sangat laju. Pada masa yang sama, kawan perempuan dia orang dah start menjerit dan secara tiba-tiba terkena histeria. Dan bila dah jadi macam tu, dia orang semua decide untuk keluar dari villa tersebut dengan keadaan segera sebab takut ada benda yang lebih buruk yang akan berlaku. Dan lepas tu dia orang pun bawalah kawan perempuan dia orang yang kena histeria tadi tu ke masjid berhampiran untuk dipulihkan kembali semangat dia. Dan pada masa ni lah dia orang baru perasan yang jumlah dia orang ni semua tak cukup sebenarnya. Kawan dia orang yang lagi seorang telah hilang dan tak tahu ada dekat mana. Bila dah jadi macam tu, maka kecohlah satu Malaysia bahawa salah seorang budak dalam kumpulan tersebut dipercayai telah hilang sebab kena sorok dengan hantu di villa tersebut. Maka polis pun telah melancarkan operasi secara besar-besaran untuk mencari budak yang hilang ni. Dan 3 hari selepas tu, budak ni telah ditemui oleh pihak polis dan dipercayai budak ni sebenarnya tak kena sorok pun. Dikatakan budak ni sebenarnya tak balik ke rumah family dia pada malam tu, tapi dia pergi tidur dekat rumah kawan dia yang berada di flat Taman Desa Mutiara, Tebrau. Sebenarnya ada satu lagi kisah yang ada kaitan dengan villa ni, di mana kisah ni telah dikongsikan oleh salah seorang pengguna Twitter yang bernama Lily Atik. Dia telah berkongsi kisah seram ni yang mana ianya telah dilalui sendiri oleh abang ipar dan juga kakaknya iaitu Linda. Kejadian ni dikatakan berlaku pada tahun 1996. Pada suatu hari tu, abang ipar dia telah mengajak kakak dia dan juga kawan-kawan kepada kakak dia ni untuk pergi masuk ke dalam villa Nabila tersebut. Kalau ikutkan sebelum ni abang ipar dia dah pernah pergi ke villa tu tapi tak jumpa apa-apa sebab yang pergi time tu semuanya lelaki. So abang ipar dia pun decide lah untuk ajak geng-geng perempuan pula. Yang join pada malam tu adalah abang ipar, kakak dia iaitu Linda dan juga kawan-kawan kepada Linda itulah. Pada malam Jumaat sekitar jam 11 malam, sebanyak 2 biji kereta telah menuju ke villa Nabila tersebut. So dalam kereta Linda ni ada 5 orang sebenarnya. Bila dah sampai ke villa tersebut, 3 orang yang ada dalam kereta Linda ni pun turun dan terus masuk ke dalam villa tersebut. Manakala si Linda dengan kawan dia yang seorang lagi tak turun sebab dia orang decide untuk tunggu dalam kereta. So pada malam tu kebetulan pula kawan kepada Linda ni demam dan terpaksalah si Linda ni teman kawan dia yang demam tu. Dan nama kawan Linda tu adalah Anis. So masa Linda dan si Anis ni berada dalam kereta time tu, secara tiba-tiba tingkap belakang kereta dia orang kena ketuk. Tapi bila Linda berbaling tengok, tak ada orang pun kat belakang. Si Anis yang demam tu baring dekat seat belakang. So Anis ni mintalah Linda untuk buka tingkap kereta sebelah belakang sebab dia nak rasa angin malam. Sampai beberapa minit tingkap dibuka, Anis ni bagi tahu Linda supaya cepat-cepat tutup tingkap kereta sebab dia rasa sejuk secara tiba-tiba. Masa Linda nak tutup tingkap kereta tu, tiba-tiba si Anis ni cakap jangan, kesian dia. So Linda ni dah start rasa pelik sebab dia nampak muka si Anis ni dah mula berubah. Kemudian Linda ni pun call lah geng-geng dia yang ada dekat dalam villa tu, tapi panggilan tu tak dijawab. Lepas tu si Linda ni pun decide lah untuk drive kereta dekat sikit dengan villa tersebut. Dan pada masa ni lah si Linda ni nampak geng-geng dia yang masuk ke dalam villa tadi tu semua tengah bertempiaran lari keluar dalam keadaan kelam kabut. Masa tu si Anis ni secara tiba-tiba mula mengilai dan gelak seperti kerasukan. So bila dah masuk ke dalam kereta, diorang ni pun usahalah untuk pulihkan semangat si Anis ni. Hampir sejam jugalah diorang berusaha, barulah benda tu keluar daripada badan si Anis. Lepas dah settle tu, diorang pun ceritalah balik masa diorang masuk ke villa tu, diorang ternampak ada satu kelibat perempuan berambut panjang yang berada di hadapan rumah villa tersebut. Dan selepas daripada kejadian tu, diorang ni semua dah serik untuk ke villa Nabila tu. So sejauh mana kebenaran cerita ni, hanya diorang yang pernah masuk ke dalam villa ni je lah yang tahu macam mana keadaan dan suasana sebenar di villa tersebut. Kalau korang rasa tak percaya, maka korang anggap je lah jalan cerita ni hanya sekadar untuk hiburan semata-mata. Dan itu je lah cerita berkenaan dengan kisah villa Nabila ni. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres cerita, jumpa lagi.